Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala al-mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'amaluna khabir. Allah akan meninggikan kedudukan darjat orang-orang beriman dan diberikan ilmu pengetahuan, dan Allah mengetahui apa yang kamu lakukan dengan sepenuhnya. Sadaqallahul azim. Yang dikasihi pengurusi majelis, Al-Fadil Syekhuna Al-Alim Al-Allamah Mufassir Syekh Muhammad Ali Sabuni, tetamu khusus kita pada malam ini, berserta dengan Syekh Dr. Muhammad Syekh Samir Saka dan ananda Syekh Muhammad Ali Sabuni, ketiga-tiganya daripada Syria. Yang berbahagia saudara Ketua Pemuda Dewan Pemuda Pas Negeri, Yang Berhormat Datuk Abdul Fattah, semua pimpinan dan hadirin hadirat yang saya kasihi, termasuk Yang Berhormat Datuk Saifuddin yang berucap sekejap tadi. Tugas saya pada malam ini dua bahagian, dua perkara. Yang pertama, memperkenalkan syekh kita, dan kita malam ini sangat bertuah, dan saya sendiri merasa amat beruntung kerana diberikan kesempatan untuk bersama-sama dengan tokoh yang sangat alim, yang warak daripada bumi yang diberkati, yaitu bumi Syam, yang disebut oleh Allah SWT sebagai bumi yang diberkati seluruhnya persekitaran. Syekh kita tadi telah menghadiahkan buku karangan beliau yang terbaru, yaitu Syarah Sahih Bukhari kepada Tuk Guru Ni Aziz. Dan beliau kata tadi kepada Tuk Guru sedang memulakan syarah kepada kitab Abu Daud, dan beliau telah pun menulis apa yang kita semua tahu, sebuah tafsir yang sangat dihargai, yaitu Safwatut Tafasir, tafsir yang menggabungkan berbagai-bagai tafsir yang lain dalam sebuah buku. Dan kemudian beliau menyiapkan Mukhtasar Ibnu Katsir. Bagi peminat tafsir, tafsir Ibnu Katsir tadi diringkaskan dan dianggap sebagai sangat berguna. Kemudian beliau juga menulis Tafsir Al-Ahkam, dan tafsir baru beliau ialah Tafsir Al-Wadih. Maksud saya di sini ialah beliau seorang sangat alim, dan kita beruntung. Dan dalam hadis Nabi SAW adalah mendatangkan keberkatan untuk kita memandang wajah orang seperti ini. Dan saya nasihatkan tuan-tuan, puan-puan, pandang wajah beliau lebih banyak daripada wajah orang lain pada malam ini. Dari wajah beliau sahaja kita nampak seperti bercahaya. Ada cahaya keberkatan kerana kealimannya dan salehnya dan waraknya dan beramalnya dan berjihad. Dan beliau berada bersama kita bagi membuktikan bahawa gerakan pembaharuan Syria dipimpin oleh para alim ulama, dan insya-Allah dengan itu tidak tergelincir. Walaupun nampak pada mata kasar perubahan di Syria adalah sukar, saya melihatnya ini adalah kunci perubahan Timur Tengah seluruhnya. Dan apa-apa perubahan di Timur Tengah pada waktu kita ini adalah mendekati tanda-tanda akhir zaman yang disebut oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ia bukan sebuah perubahan politik biasa, ia sebuah perubahan yang akan menandakan satu
tahap baru dalam perkembangan dunia pada akhir zaman. Oleh kerana itu, kita memerhatikan perkembangan politik Syria dari kacamata seorang Muslim yang membaca tanda-tanda akhir zaman yang disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak memandangnya sebagai seorang penduduk dunia dalam perspektif biasa mereka. Pada pendapat saya, kesukaran itu ada hikmah yang tersendiri. Namun begitu, pas telah mengambil policy yang disebut oleh Presiden kita dalam ucapan dasar di Dewan ini, bahawa polisi yang pertama pas menentang campur tangan luar dalam menentukan perkembangan politik di Syria. Dan sudah tentu kita tidak menyokong ataupun menentang pembunuhan dan kekejaman yang dilakukan oleh Bashar al-Assad. Dan usaha ini telah dilanjutkan dengan delegasi-delegasi PAS yang dipimpin oleh Presiden PAS sendiri, termasuk menemui pemimpin-pemimpin Turki, Iran, Mesir dan lain-lain. Dan Guru Haji Abdul Hadi telah pun menemui Ahmad Tinijat, menyampaikan pandangan kita bahawa pembunuhan itu perlu dihentikan dengan segera dan tidak ada gunanya bagi pihak luar, dekat ataupun jauh, terutama negara barat, untuk campur tangan dalam urusan di Syria, dan rakyat Syria harus diberikan peluang demokratik untuk menentukan nasib mereka sendiri. Pada malam ini kita bertuah kerana tokoh ini ada di hadapan kita menceritakan perspektif kita di Syria. Dan kita di Malaysia harus tahu bahawa perkembangan di Timur Tengah, termasuk di Mesir, masih panjang perjalanannya. Pengaruh tentera di Mesir sangat berakar umbi. Semua agensi utama termasuk perniagaan di Mesir dikawal oleh jenderal-jenderal tentera. Sudah berpuluh tahun seluruh agensi itu dikawal oleh mereka. Oleh kerana itu, perubahan di Mesir adalah sangat sulit dan perlu kepada kebijaksanaan yang sangat tinggi. Dan di depan tangga Mesir adanya Israel. Sebarang perubahan di Syria dan Mesir akan memberikan kesan langsung kepada Israel. Dan kerana itu mereka akan mencari jalan untuk menghalang perubahan-perubahan itu. Dan ingin kita nyatakan pada rakyat Malaysia, PAS dan rakan-rakan mereka dalam Pakatan Rakyat di Malaysia, kedudukan kita sangat berbeza, suasana politik kita sangat berbeza, latar belakang sejarah politik kita berbeza. Kalau Datuk Najib dan rakan-rakannya mengunggut akan berlakunya pertumpahan darah dan pergolakan politik daripada pilihan raya ke-13, saya sendiri berkeyakinan pilihan raya ke-13 adalah pilihan raya yang insya-Allah paling aman yang pernah kita saksikan. Jam 10.30 malam saya menjangkakan pimpinan kita sudah diizinkan untuk menghadap yang di Pertuan Agong untuk membentuk sebuah kerajaan yang baru. Kenapa saya katakan demikian? Kerana pilihan raya ini telah ditangguhkan sedemikian rupa. Pilihan raya ini dikatakan akan dilangsungkan bulan Jun tahun ini. Bermakna rakyat telah pun membuat keputusan dalam diri mereka, dalam hati mereka, dalam fikiran mereka. Yang ditunggukan hanya menurunkan keputusan itu pada hari pilihan raya nanti. Dan saya yakin rakyat jelata akan mengundi siang hari, awal-awal lagi jam 3 petang. Pusat-pusat pengundian sudah pun lengang. Jam 6 petang sudah pun pembilangan sebahagian yang telah berjalan. 8.30, 9 kita dah dapat tahu keputusan. Datuk Najib 9.30 akan berlepas keluar negara bersekali dengan Tun Dr. Mahathir. Ini jangkaan saya, dan saya jangka ni bukan kerana saya nak main-main.
Saya sudah agak lama dalam politik negara kita. Dia kata polis akan kacau, tentera akan kacau. Daripada bisikan yang saya terima, tentera memberikan pandangan, termasuk kepada Dr. Mahathir. Kali ini tentera tidak mungkin boleh campur tangan, kerana gelombang kebangkitan rakyat adalah terlalu besar. Sebarang campur tangan tentera menghalang proses demokrasi pilihan rakyat akan dikalahkan oleh kebangkitan rakyat. Kerana itu mereka memberikan pandangan, tidak ada gerakan ketenteraan menghalang keputusan pilihan rakyat. Apa yang diputuskan oleh rakyat, itulah yang harus diterima. Dan apa yang saya terima ini bukan bisikan yang dibawa oleh burung, ya, dibawa oleh angin, tetapi dibawa oleh sumber yang saya kira rapat dengan Putrajaya. Kalau tentera berpendapat mereka tidak boleh campur tangan, polis nak campur tangan. Dalam manifesto Pakatan Rakyat, kita akan berikan tawaran yang terbaik dalam sejarah kepada tentera dan polis berdasarkan kedudukan kesulitan kehidupan mereka. Dan insya-Allah majoriti polis dan tentera angkat sokongan mereka kepada kita. Jam 6 petang, 10.30 malam kita akan diterima menghadap Yang di-Pertuan Agong. 9.45 malam Datuk Seri Najib dengan Datuk dan Tun Dr. Mahathir terbang bercuti keluar negara. Ini jangkaan saya. Maknanya pilihan raya kita ni pilihan raya yang aman. Kita bukan nak masuk perang PRU ke-13. Kita hanya masuk pilihan raya. Kalimah-kalimah yang digunakan oleh Datuk Najib dan geng-geng mereka adalah kalimah perang. Kalimah perang hanya diucapkan oleh orang yang takut dengan keputusan itu. Orang yang rasa confident dengan keputusan itu tidak perlu mengeluarkan kalimah perang. Kita tak berperang. Hari pilihan raya PRU ke-13 bukan satu perang. Ia satu proses biasa pilihan raya. Dan insya-Allah Pakatan Rakyat beri jaminan kita tidak akan mencetuskan sebarang kacau ganggu atau apa-apa pergolakan pada hari pilihan raya dan selepasnya. Kalau kekacauan itu berlaku, itu daripada UMNO. Tetapi kalau kerajaan Pakatan Rakyat boleh membentuk kerajaan, siapa nak buat kacau? Siapa nak buat kacau? Polis nak buat kacau buat apa? Boleh nak masuk jail. UMNO something nak buat kacau. Kalau kita dah menang, dia nak buat kacau, mana boleh, pasal dia akan takut dengan polis, dia akan takut dengan penjara, dia akan takut dengan undang-undang, dia akan takut dengan hukuman. Bahkan yang saya takut sekali, lepas pilihan raya UMNO isi borang nak masuk jadi alipah dengan Pakatan Rakyat. Itu saya takut. Benar betul-betul saya takut. Pasal masa tu kita tak boleh nak check dah. Masuk tu kita tak boleh nak scan. Ini masuk ikhlas ke? Masuk nak tak masuk jail, tak mau masuk jail ke? Masuk kerana nak jaga dia punya harta ke? Masuk kerana apa? Jadi insya-Allah pilihan raya kita aman. Jangan takut. Syarat kita semua kena keluar mengundi lah. Kalau tak keluar mengundi tak jadi aman juga. Pasal UMNO menang balik, ya. Baik, berdasarkan keadaan semasa, kemenangan di Malaysia boleh membantu kemaslahatan umat Islam di seluruh dunia. Di seluruh dunia. Saya tak nak sebut mana-mana tempat. Tetapi kemenangan kita akan membantu memperkokohkan kedudukan Islam, umat Islam di seluruh dunia. Apa dalil? Dalil syekh kita boleh datang berucap di hadapan kita kerana samanya fikrah perjuangan kita, kerana samanya satu hatinya kita. Dan matlamat kita bila membantu rakan di Syria ialah membebaskan Baitul Maqdis. Saya sendiri dijemput oleh rakan-rakan ejen pelancongan nak melawat Baitul Maqdis, tetapi secara diam-diam saya tetapkan adalah tidak harus bagi saya melawat Baitul Maqdis.
pada waktu ianya masih di bawah bayangan rejim Israel. Walaupun kita diizinkan, diberikan visa, tetapi pada pandangan saya, biarlah bulat di kalangan di hati kita, pembebasan Baitul Maqdis itu yang lebih aula, dan lawatan itu hanya selepas pembebasan itu. Kerana kalau kita termasuk dalam perangkap Israel, boleh melawat Baitul Maqdis, keazaman kita untuk membebaskannya menjadi, pada pendapat saya, sedikit berkurangan daripada masa kita tidak diizinkan melawatnya. Kerana itu, agenda kita membebaskan Baitul Maqdis, peran-peran utama umat Islam dan rakyat yang cintakan keamanan adalah Syria. Dan malam ini kita sama insya-Allah berdemo, walaupun pengurusi tak umumkan lagi. Tetapi kenapa kita nak menderma? Kenapa kita hadir? Kita tidak mampu berdiri di hadapan tentera Israel, berjihad bersama sebagai satu ummah. Kalau kita tidak mampu kerana kelemahan itu, biarlah Allah masih mencatat kita sebagai sebahagian daripada umat yang terlibat dalam jihad secara apa sahaja bentuk bagi pembebasan tersebut. Berbalik kepada dalam negara kita, saya nak sentuh tentang isu Petronas. Mak Said semalam, Menteri Besar Terengganu, sebut dalam Dewan Undangan Terengganu secara rasmi bahawa PM307 yang diumumkan oleh Datuk Seri Najib nak bagi royalti kepada pihak Pahang 100% dalam perairan Terengganu. Lagu mana Perdana Menteri boleh belaga dengan Menteri Besar boleh belaga dengan Menteri? Oh, ni pun ambil harga lagi nak utuh kau lagu mana kan. Jadi gelegam balah dengan penyambut, gelegam ke cokeh, penyambut cokeh gelegam. Ni antara tanda kalau setara Mak Said boleh hormatkan Najib. Bila Mak Said sebut depan adun dia, dan TV pun siar semalam, tak khabar pun setengah siar ini, Datuk Najib nak bagi royalti kepada Pahang. Telaga minyak duduk dalam Terengganu, dia nak cuba ambil orang Terengganu pergi ke Pahang, nak wayak Perdana Menteri kita. Dalam perhimpunan agung baru ni kita boleh tengok mula-mula start pakak sukor belakang, sukor ha duduk sebentar tiok aku. Lepas pada tiok katok pah, lepas pada katok pah ajak pah baik, tinggal pakatan rakyat. Sudah sekali ugu 5 kali amo duk bila-bila dalam 5 topok ni ya, sukor tiok kutuk pah ajak baik ugu rakyat. Jadi hak mana so nak pakai? Nak pakai hak tiok kau? Pah dia minta maaf dah pula. Minta maaf. Ambo jawab dah minta maaf ni kalau dia ikut agama kita. Hak nak mati tu nak mati. Hak nak mati tu. Hak nak mati tu kalau dia ingat, kalau tak ingat dia terpuruk, tak ada maaf dah. Minta maaf kerana kita berdosa. Pas kalau kita duk curi ayah dia kemarin, kita pun minta maaf, pak cik ambo curi ayah kemarin. Kalau pak cik terjuru tak apalah weh. Tak usah bayarlah, ambil kemung ayah aku suruh sedekah. Pas kalau nya curi seperti go, pak kita ni lebih pada ayah 10 bilion duit royalti kita. Hak mung curi kemarin, mung tak datang balik lagi. Hari ni mencuri pula, pas minta maaf pula pak cik. Hari ni ambo curi pula. Pas esok ambo nak curi pula pak cik, minta maaf selalu lah pak cik. Esok nak curi pula, segup pula. Pak cik hodok beri maaf dia ni go menang. Nak royaknya perangai UMNO ni, bila-bila dia minta maaf, dia ambil duit royalti kita, tak payah sesiapa. Syarat taubat kalau mu ada hak dengan makhluk, mu kena sesah habis. Nak pergi Mekah, mu ada hutang bayar habis. Mu ada salah dengan orang, minta maaf dia dulu, baru mu boleh terus lagi ke Mekah, baru haji mu jadi kerja. Baik, dalam bila sebut Syria tadi, belum amun nak rekap itu sikit. Bila sebut Syria, ada 2 tokoh, Salahuddin Al-Ayyubi dengan Imam Nawawi. Banyak fatwa Imam Nawawi masa amun duduk sekolah menengah lagi. Bila baca hadis 40 Imam Nawawi, fatwa dia rajanya nak perang dengan orang kafir.
senjata tak cukup, PT negara tak cukup, panggil alim ulama Syria, lagu mana hukum kita nak suruh rakyat ni pakat PT kerana nak beli senjata. Ulama-ulama yang tak ngaji politik ni, dia buka kitab fiqh saja, molek benar lah tu aku pasal senjata ni mustahak. Tak ada senjata nak pergi lagu mana, tak ada PT, tak boleh nak beli senjata. Minta dengan rakyat lah. Tanya Imam Nawawi kata hamba seorang lain sikit pendapat, iaitu kita pendapat hamba, kata Imam Nawawi, tuaku ni PT banyak kan, apa nama ni, Perdana Menteri Presiden kita ni PT banyak, jual habis dulu harta raja ke Perdana Menteri ke Presiden ke Syria masa tu, tak cukup lagi baru minta nak rakyat. Jadi marah ke Imam Nawawi siapa? Hamba Imam Nawawi balik semula ke Nawa. Kalau kita pergi Syria, Nawa tempat kampung Imam Nawawi, dia duduk di kampung Nawa tu, raja hamba dia tadi nyesal, atau orang suruh balik semula ke Damsyik. Imam Nawawi antara amalan dia Hizib Nawawi. Ambo nak minta ijazah dengan Tok Syekh kita malam ni ke besok, Hizib Nawawi dengan dia. Adik kakak nak minta dah sikit. Ambo ni royak 40 orang ke dia. Kalau dia nak pergi malam ni, selalu dia ceramah dia, alhamdulillah. Imam Nawawi antara lain dia baca Hizib Nawawi. Bila rombongan raja ni mari minta dia balik semula ke Damsyik, dia kata aku tak akan balik ke Damsyik semula sebelum raja ni mati. Duduk tak lama mati sungguh raja. Nak wayak berkat Imam Nawawi. Dan lagu mana kemah dia dengan fatwa dia tadi. Kemudian Salahuddin Al-Ayyubi, dua kali orang nak sebut berkait dengan bawa negara berkebajikan. UMNO kata kita lari dah daripada negara Islam, bila-bila lagi dia kata dia nak baik dengan kita. Baik, Salahuddin Al-Ayyubi dalam masa perang salib, masa dia benar perang terakhir itu, tentera salib kalah. Musim bulan 12 gini lah boleh jadi, musim sejuk, salji tengah turun. Ketua-ketua tentera salib dia ada kapal boleh balik cepat. Askar biasa tak boleh nak balik, kuda mampu habis, 100,000 lebih mengikut sejarah. Terkepung tentera Salahuddin Al-Ayyubi, kepung dia. Bila dia tengok tentera salib terkepung, Salahuddin Al-Ayyubi arahkan tentera dia, jangan bunuh, ambil selimut buih, ambil makanan buih, ambil ubat buih, kita kepung saja ya, jangan bunuh dia. Separuh lebih daripada tentera ni masuk Islam kerana kagum dengan berkebajikannya Salahuddin Al-Ayyubi. Lagu mana strategiknya tindakan berkebajikan Salahuddin Al-Ayyubi. Tuan-tuan baca benda ni dalam Atlas Budaya Islam oleh Ismail Faruqi. Dalam itu dia mari satu kitab, satu buku yang ditulis oleh padri masa tu. Padri dalam perang salib tu juga tulis masa tu. Dia kata kejamnya Salahuddin Al-Ayyubi, dia ambil cabut iman tentera salib dengan roti dan selimut, dengan pakaian di musim dingin. Amun nak raya, dasar berkebajikan kita ni bukan baru. Salahuddin Al-Ayyubi pernah jadikan dia sebagai strategi politik dia dalam masa perang, dan dia berjaya masuk Islam habis orang itu kerana berkebajikan tadi. Jadi kalau dia mau nak kata berkebajikan ni tolak negara Islam, tu tak reti demo, tak baca sejarah demo. Dan Salahuddin Al-Ayyubi secara peribadi pula, dia bila apa nama ni, Lion, apa nama masa tu, Richard the Lion jadi panglima tentera salib, sakit, dia berhenti perang. Dia kata kita orang sihat jangan perang orang sakit. Dia sakit berhenti dulu. Kalau kita berlawan orang sakit, benar kita orang sihat, tak suruh apa. Moga kita kata orang sakit apa suruh. Jadi suruh berhenti. Dan dia menyamar jadi Tok Bomo. Richard the Lion ni, Tok Bomo dia berobat dia macam-macam cara, tak siap. Bila dah tak siap, sakit dah tak boleh, mari Tok Bomo mana ni masuk dalam kemah, berobat, duduk sekali dengan raja. Bila raja sudah siap, celik mata tanya, nak beri pingat ke Tok Bomo ni, nama berapa ni Tok Bomo? Nama apa? Salahuddin. Allah, raja duduk segar-segar ni kata gegas semula kerana dia duduk berlawan sama dengan Salahuddin. Tapi Salahuddin kata tak apa, kita sama-sama manusia,
dah tu aku tak sihat, ambo ada obat, ambo berubat. Tu aku segar, mari kita bergocok semula. Ni jaga Islam. Amno ni dia nak ikat kaki tangan kita, mana aja bergocok. SPA lah, gotu lah, goni ni ikat. Bawa mari orang asing, tak kena lah lagu tu. Tengok lagu mana Islam, gentleman. Perang ni. Tu dua contoh. Dua-dua tokoh ni ada kubur dia di Syria. Salahuddin Al-Ayyubi baik, Imam Nawawi baik. Nak raya hebatnya bumi Syria ni. Balik pada Petronas tadi. Jadi Presiden Petronas kata dia bayar dah pitih duit ni. Dia korek-korek minyak jual, dia kerja Barisan Nasional, dia kerja pusat duit sebako. Kerja negeri dia kirim pada kerja pusat. Dia tak tahu pada kerja pusat tu orang panggil apa dia ni, lapar pitih ni panggil ke apa, dia bui dah pada kerja pusat, tapi dia kata terpulanglah pada kerja pusat nak bui pada kerja negeri sebagai ihsan ataupun duit royalty. Kita ambil kenyataan ni. Alhamdulillah, kita ucap terima kasih pada Presiden Petronas. Kita tahu dah siapa curi pitih kita lalan. Hari ni Tok Guru sains surat hantar pada Presiden Petronas, ambo patut bagi surat tu. Cek dengan pejabat dia hari ni, dia cuti siapa? Tahun depan. Allah, lama nak tunggu tak pada depan. Jadi tak usah duk tunggu dia cuti lah, esok kita hantarlah surat tu. Surat Tok Guru kau ayat ke dia, saya rakyat pada awak Presiden Petronas, perjanjian tu antara awak dengan saya. Kerajaan pusat tak terlibat dalam perjanjian. Tak ada orang ketiga. Kerajaan negeri Kelantan dengan Petronas. Apa yang dia mau bayar pada orang lain? Oleh kerana dia mengaku dia mau bayar pada orang lain, Tok Guru kata kita beri masa 14 hari, 2 minggu nak jawab surat saya ni, iaitu dia mau sengerti beri pada orang lain. Kalau dia mau jawab atau tidak jawab, lepas pada 14 hari kita akan filekan satu lagi kes di mahkamah, iaitu segala duit royalti petroleum patut bayar kita ni tak boleh bayar pada kerajaan persekutuan, kerana kes kawan dengan kes demo tak sesah lagi di mahkamah. Macam mana boleh bayar duit kawan ni kepada orang lain sedangkan kes dekat-dekat di mahkamah lagi? Kita akan masukkan ke dalam satu escrow account dalam bahasa orang putih, satu akaun bersama. Nak buat guna wang Islam pun tak boleh, nak bayar kepada jabatan persekutuan pun tak boleh. Buh dalam akaun bersama lebih kurang 10 bilion tu, demo tak boleh guna duit tu, sehingga mahkamah putuskan kawan kalah demo guna, kawan benar boleh kawan pitih. Jadi ni langkah kita yang terbaru, dan kita juga akan tulis surat pada Ketua Audit Negara minta siasat berapa Petronas dibayar kepada kerajaan persekutuan, berapa kerajaan persekutuan tak masuk ke dalam akaun wang disatukan, berapa dia belanja tidak masuk dalam Dewan Rakyat. Dan pertama kali kita minta Peguam Negara, Akuntan Negara periksa akaun Petronas. Jangan duk berasa Petronas ni sihat, tak rajin pergi periksa darah dia, teh dah jatuh dia, jangan. Kita berasa sihat kerana kita tak rajin teh dia. Boleh jadi dia tak segar mana. Dalil Pertamina dulu duduk tengah segar-segar rebah catuk. Maknanya kita tak boleh kata dia sihat. Mengikut laporan pelaburan Petronas luar negara, rugi habis. Di Iraq rugi, di Sudan rugi, di Iran rugi, di situ rugi. Nama tak sihat semua tu. Dalam akaun dia, amba baca dalam akaun dia, tahun lepas dia rugi kerana pertukaran wang asing. Dia tukar daripada ringgit ke dolar, dolar ke ringgit, rugi dia 1.7 bilion, 1,700 juta. Rugi dia kerana pertukaran wang asing. Rakyat tak tahu. Kerugian dia jual syarikat petrol station dia di Thailand. Dia beli 100 juta, dia jual 50 juta. Buat ke pandam nego. Beli 100, jual 50. Nya dijual pada orang siap, apa tak jual kita? Kelantan boleh beli kalau 10 harga gitu. Nak raya. Bukan sihat belah mana Petronas. Dia hapus kira pelaburan dia dalam satu syarikat, anak syarikat dia 500 juta sekali hapus kira. 500 juta sekali hapus kira. Banyak lagi lah sejarah dia. Bangunan menara kembar dia. Hak ni adik kakak ambil ngambo 100% betul hamba rakyat ni, insya-Allah. Adik kakak rakyat lah pada orang-orang lain juga. Bangunan menara berkembar 88 tingkat, kita panggil KLCC.
Adik kakak ingat hak Petronas, dia belanja dekat dengan 5 bilion dia buat bangunan tu. Siap 16 tahun dulu. Bila siap menara ni, hari pertama dia masuk, dia kena bayar sewa 9 riyal sebelah sing sekaki persegi. Luas bangunan tu 88 tingkat, dua menara tu 3.2 juta kaki persegi. Jawab dia lebih kurang 250 juta setahun sewa. 16 tahun jawab dia 4 bilion lebih. Petronas bayar sewa. Sebahagian daripada duit sewa tu boleh kepada anak-anak Krishna daripada hari pertama sampai lelan. Faham no bawah ni Melayu, hidup Melayu, hidup Melayu. Ngak kerih, ngak apa lagi? Allahnya, daganya otak, tohanya ilmu. Hidup Melayu, lepas tu hak boleh bahagia duit Petronas ni. Orang lain suka sakap. Kalau kita ni tak apa dah juga, muka kita tak kata hidup Melayu, hidup Islam kita ni. Baik. Siapa hari ni keadaan tu berlaku? Nak royak masa Mahathir lagi. Sebab tu Mahathir tak berhenti siapa lagi. Petronas ni adalah dia peluh susu dia. Kalau kita perkataan ayat mereka, ambo ayat dah atas Petronas saja hari tu utusan Malaysia awak masuk muka depan gambar ambo jadi menteri gratis tanpa mama. Ambo tak sih. Minta maaf. Habis-habis tak ada ambo kata latihlah ambo ni jadi menteri petroleum. Menteri petroleum. Kerana PT ada belanja tak banyak tak sakit lah muka PT ada duit Petronas ni. Jadi kalau ambil kementerian lain nak cari duit tu satu hal. Baik. Tetapi tujuan yang ambo sebut lagu tu secara gurau banyak lagi kesejahteraan negara kita boleh dilakukan kalau Petronas ni kita susun semula. PT hak rugi-rugi tak ada saja kalau kita kutip boleh buat rumah rakyat seluruh negara. Kalau kita buat duit zakat atas duit Petronas ni 5 tahun insya-Allah tidak ada orang miskin dalam Malaysia, Melayu, Cina, India, Dayak, Kadazan, kerana berdasarkan tafsir Ibn Katsir, ada disebut juga dalam Mukhtasar Ibn Katsir oleh Syekh Muhammad Sabuni, dia itu orang bukan Islam pun boleh terima zakat bagi dia kalau dia layak, miskin dan fakir dan lain-lain. Oleh kerana tu kita akan mendekatkan orang ni dengan Islam. Dia akan tengok Islam ni comel. Sebelum ni dia tak boleh bantuan dengan duit zakat daripada Petronas. Dalam masa 5 tahun ambo rasa kita akan dapat dalam 10-12 bilion. InsyaAllah tak ada orang miskin dalam negara kita dalam masa 5 tahun lagi. Dan dalam masa Umar Abdul Aziz dia mengatakan 2 tahun 8 bulan nak cari orang timur layak timur zakat tak boleh. Kerana dengan dasar ekonomi Umar Abdul Aziz tadi, rakyat dapat dibantu. Jadi insya-Allah bawah perkataan rakyat ni kita boleh bawa dasar-dasar yang lebih baik. Dan hamba berhenti di situ, kita nak dengar Syekh kita berucap. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.